Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara yang telah pun kita perincikan dan untuk waktu ini saya nak membawa perbincangan kita melihat kepada isu yang mendasari struktur perdagangan Malaysia. Apabila bercakap berkenaan dengan reformasi struktur, pelbagai angle ataupun sudut pandang yang boleh kita telitikan, dan pada waktu ini kita akan bercakap soal perdagangan dan bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Kita nak bercakap soal CPTPP, isu yang cukup panas pada ketika ini sebenarnya. Ramai yang membincangkan isu ini. Prof, terima kasih sudi bersama dengan Isra Awani. Perjanjian perkongsian komprehensif dan progresif Trans-Pasifik ini, apa yang boleh kita faham? Mengapa sedangkan Malaysia telah pun meratifikasi, tetapi untuk waktu ini kita nak melihat mengapa ianya wujud kembali persoalan ataupun percanggahan, ianya tidak perlu dilaksanakan, ada yang membantah, ada yang perlu meminta untuk kerajaan menelitikan semula ratifikasi CPTPP ini. Prof. Okey, terima kasih Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh Malaysia pada sebaik sahaja tamat perjanjian TPP, dan TPP ditukar nama kepada CPTPP pada tahun 2016 apabila kerajaan Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Donald Trump menarik diri daripada perjanjian ini. Manakala pada tahun lepas kita dapat rakan baru iaitu United Kingdom yang telah pun memulakan rundingan untuk menyertai CPTPP. Jadi sekarang ini dia panggil TPP 11 ataupun CTPPP yang merupakan 11 negara, tetapi kita akan lihat bahawa kemungkinan besar United Kingdom akan memuktamadkan perjanjian ini dengan sekadar yang segera. Dan Malaysia telah pun meratifikasikan perjanjian ini pada tahun ini, dan ini menjadikan Malaysia antara rakan di dalam blok perdagangan yang terbesar di dunia. Isunya memang telah lama dibincangkan daripada rundingan TPP yang bermula pada 2010. Banyak kumpulan-kumpulan tertentu yang menentang perjanjian TPP ini, tetapi akibat daripada penarikan diri Amerika Syarikat, maka CPTPP ini tidak lagi mempunyai Amerika Syarikat sebagai ahli, dan saya juga tidak melihat Amerika Syarikat akan masuk kembali kepada CPTPP kerana mereka telah memulakan satu inisiatif baru yang dipanggil IPEF ataupun Indo-Pacific Economic Framework. Prof, bagaimana kita nak melihat menuju ke hadapan dari segi pelaksanaan CPTPP ini? Kerana kalau kita lihat sebagai contoh, kita tidak ada FTA dengan antaranya Peru dan juga Mexico yang merupakan sebahagian daripada negara yang meratifikasi, ekonomi yang meratifikasi CPTPP ini. Bagaimana ianya boleh dilihat akan memberi impak yang besar kepada Malaysia, terutama dari segi peningkatan GDP, memudahkan fasilitasi perdagangan itu melibatkan anggota-anggota yang meratifikasi perjanjian ini, Prof? Okey, dia sebenarnya ada, pada pandangan saya, ada 3 alasan kenapa kita perlu meneruskan perjanjian ini. Yang pertama berkenaan dengan reform ataupun perubahan yang perlu diperkenalkan di dalam kerajaan. Yang pertama berkenaan dengan transparansi di dalam sistem perolehan kerajaan. Kerana selama ini di dalam sistem perolehan kerajaan kita di dalam Malaysia contohnya tidak ada sistem untuk membuat satu pengaduan sekiranya kita tidak berjaya di dalam mana-mana tender. Dan dalam CPTPP ini diperkenalkan sistem pengaduan yang lebih transparan. Maknanya kita boleh mempersoalkan
keputusan jawatan kuasa tender. Selama ini jawatan kuasa tender di Malaysia tidak boleh dipersoalkan. Yang kedua, ia juga membuka peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk memasuki pasaran perolehan kerajaan di negara-negara CPTPP yang lain. Yep. Jadi dia bukannya satu jalan satu hala iaitu ke Malaysia saja, tetapi juga membolehkan syarikat Malaysia membuat bidaan di negara-negara CPTPP yang lain. Yang kedua berkenaan dengan reform ialah berkenaan dengan sistem pengurusan syarikat berkaitan kerajaan ataupun state-owned enterprises. Yang mana sekiranya syarikat-syarikat ini menjalankan ekspor perkhidmatan ataupun barangan mereka akan diterima sebagai syarikat komersial yang lain. Jadi ini membolehkan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan yang lebih efisien supaya mereka lebih berdaya saing. Jadi ini antara contoh dua reform proses yang dibolehkan atau yang dibolehkan oleh CPTPP untuk dilaksanakan di Malaysia. Yang kedua, isu yang penting juga ialah berkenaan dengan geopolitik. Saya tadi sebutkan berkenaan dengan kemasukan United Kingdom ke dalam CPTPP. Sekiranya kita keluar daripada CPTPP, maka kita tidak ada sebarang perjanjian dengan United Kingdom pada masa ini. Dan kita juga tidak ada perjanjian dengan Mexico, Canada dan beberapa negara lain. Dan kita dengar ada juga desas-desus yang mengatakan bahawa China, Indonesia dan Thailand juga berminat. Jadi sekiranya kita menarik diri, maknanya kita keluar daripada kelompok perdagangan terbesar dunia dan kita akan terasing. Sedangkan pada waktu ini contohnya foreign direct investment ke Malaysia agak ke bawah dibandingkan dengan Vietnam dan Indonesia. Jadi kita perlukan instrumen-instrumen ini untuk membina satu keyakinan pelabur dan juga pedagang antarabangsa kepada sistem dan untuk terus melabur dan berdagang dengan Malaysia. Yang ketiga, berkenaan dengan tadi Haris sebut berkenaan dengan contribution kepada GDP. Mengikut CBA yang dilaksanakan oleh MITI dan juga ISIS, kita dapati bahawa contribution kepada GDP ialah sebanyak 1.9% menjelang tahun 2030 dengan jumlah lebih kurang 248.2 bilion. Ini adalah satu jumlah yang besar. Mungkin orang akan mempersoalkan bahawa peratusannya kecil, tetapi kerana jumlah perdagangan dan GDP Malaysia adalah besar, 2% adalah jumlah yang besar untuk Malaysia. Jadi itu adalah antara tiga perkara yang saya rasa membawa kebaikan kepada negara untuk meneruskan perjanjian CPTPP ini. Prof, mungkin Prof boleh perincikan kenapa kita perlu melaksanakan reformasi dari sudut struktur perdagangan ini. Apa kelemahan yang sedang berlaku pada ketika ini melibatkan proses perdagangan kita yang memerlukan langkah proaktif, termasuklah antaranya CPTPP dan juga mungkin selepas ini beberapa lagi penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam memudah cara perdagangan sekaligus memberi impak yang positif kepada negara, Prof. Okey, sebaik sahaja COVID dan juga sebelum daripada COVID, data-data menunjukkan bahawa jumlah pelaburan di Malaysia telah pun menurun. Dan perdagangan kita juga adalah bertumpu kepada beberapa barangan sahaja, kelompok barangan sahaja. Jadi kita perlu meneruskan reformasi ini untuk membolehkan pelabur dan juga pedagang terus melabur dengan Malaysia untuk meningkatkan kualiti pelaburan. Jadi bagi meningkatkan kualiti pelaburan ini kita perlu memudahcarakan pelaburan dan memudahcarakan perdagangan, jadi mengurangkan karenah birokrasi. Sebarang perjanjian yang dibuat adalah dua hala.
Ya. Jadi sekiranya contohnya kita mengadakan membuat pelaburan di Vietnam ataupun di negara-negara CPTPP lain, maka pemudah cara perdagangan dan juga pemudah cara pelaburan ini diberikan juga kepada pelabur dan pedagang Malaysia. Dan kita kena ingat bahawa Malaysia mempunyai jumlah perdagangan yang besar, lebih daripada 130% GDP. Jadi Malaysia berharap sangat kepada perdagangan, dan sekiranya kita menarik diri pada perjanjian ini, maka ia akan memberi kesan kepada signal ataupun kepada keyakinan pelabur dan pedagang antarabangsa. Pada masa ini kita adalah merupakan antara negara 25 terbesar pengeksport barangan dunia. Ya. Dan jumlah ekspor ini berdasarkan kepada bukan sahaja ekspor yang dilakukan oleh peniaga tempatan, tetapi juga oleh pelabur yang membuka kilang dan perusahaan di Malaysia. Dan ini sekiranya pelabur-pelabur ini berpindah, maka ia akan memberi kesan kepada jumlah pelaburan dan perdagangan yang kita terima. Mereka tidak ada satu loyalty, kerana kalau kita lihat akibat daripada COVID, banyak berlaku reshoring ataupun pelabur yang berpindah kepada negara lain, dan banyak juga pelabur yang telah menutup kilang mereka di Malaysia dan berpindah ke Vietnam dan Indonesia contohnya. Ya. Jadi kita tidak mahu mereka pindah, yang pertama, dan kita mahu lebih ramai orang datang ke Malaysia untuk melakukan pelaburan dan juga melakukan membina pasaran ekspor daripada Malaysia. Yang kedua, kita ada juga pelabur-pelabur Malaysia yang melabur di luar negara. Dan beberapa bahagian di dalam TPP ini memberikan kelebihan kepada pelabur Malaysia. Contohnya memberikan fasilitasi pelaburan di negara-negara TPP lain yang akan memudahkan mereka melakukan pelaburan. Haris, saya juga ingin sebut berkenaan dua perkara. Walaupun satunya ialah ada perbincangan yang mengatakan terdapat provision di dalam CPTPP ini yang tidak menjurus kepada perdagangan langsung. Contohnya berkaitan dengan labor ataupun standard buruh, dan juga berkenaan dengan standard environment ataupun alam sekitar, kelestarian. Tetapi pada masa ini dan juga pada masa akan datang, akibat daripada perbincangan di dalam COP26-27 dan juga beberapa perbincangan di peringkat antarabangsa, standard buruh dan juga standard kelestarian ini telah pun dimasukkan di dalam banyak polisi negara-negara tertentu. Jadi mereka ingin memastikan bahawa standard buruh dan juga standard kelestarian ini dilaksanakan oleh pedagang-pedagang daripada negara-negara tertentu termasuk Malaysia. Dan kita tahu bahawa selama ini ada masalah standard buruh dan juga standard kelestarian berkaitan dengan ekspor daripada Malaysia ke negara-negara tertentu, berkaitan dengan sarung tangan getah dan juga berkaitan dengan minyak sawit, antara contoh. Jadi kita perlu meningkatkan standard ini, standard buruh dan standard kelestarian ini supaya dapat dilaksanakan dengan baik di Malaysia. Ini adalah faktor reformasi juga yang perlu dilaksanakan melalui CPTPP ini. Okey. Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak menyambung perbincangan kita melihat kepada beberapa lagi perkara, perincian sebagai contoh persoalan yang bertanyakan kenapa tak ada FTA ataupun perjanjian perdagangan bebas tradisional sebelum ini yang mungkin lebih direct, one to one, boleh memperincikan banyak lagi perkara. Tapi itu perbincangan akan kita bawa selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Baiklah, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita masih lagi bercakap soal cerita berkenaan dengan CPTPP ini. Banyak pihak mengemukakan pelbagai idea. Ada yang menyokong, meminta kerajaan meneruskan perjanjian yang telah pun diratifikasi ini. Ada juga yang meminta kerajaan untuk menilai semula. Masih lagi bersama dengan saya adalah Profesor Dr. Sufian Jusoh yang merupakan pengarah IKMAS UKM. Prof, kita tahu bahawa CPTPP ini
boleh dikatakan melangkaui lah penyediaan FTA tradisional dari segi penyediaan capaian pasaran untuk barangan, perkhidmatan dan juga pelaburan. Dan itu sudah tentu memerlukan satu langkah yang proaktif. Kita tidak mahu hanya ratifikasi, tetapi pelaksanaannya itu mungkin akan menyebabkan kelemahan dari segi apa yang telah pun kita laksanakan pada ketika ini. Sudah tentu setiap pembaharuan, penambahbaikan itu amat penting pada ketika ini. Pandangan Prof melihat kepada menuju ke hadapan, kita nak memastikan bahawa perjanjian atau CPTPP ini menyediakan sebagai contoh piawaian yang berkualiti tinggi, melibatkan perolehan kerajaan, alam sekitar, isu buruh. Pandangan Prof berkenaan perkara ini. Okey, terima kasih. Pandangan saya sebenarnya banyak yang telah mengemukakan pandangan tertentu, menyokong dan tidak menyokong. Tetapi kalau kita lihat, jangan lihat CPTPP sebagai CPTPP sahaja, tetapi kita perlu melihat perkembangan yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya, kalau kita katakan bahawa CPTPP ini terlalu tinggi standardnya, tetapi dalam perjanjian kita yang lain, contohnya dengan ASEAN, Australia, New Zealand FTA, telah pun berlaku satu upgrading ataupun penambahbaikan yang telah dipersetujui oleh semua 10 negara ASEAN dan Australia, New Zealand pada tahun ini. Dan penambahbaikan ini melibatkan beberapa chapter baru. Dan kalau kita lihat perkembangan lain, contohnya Malaysia, Turki, FTA. Yeah. Memang dia sebuah FTA yang tradisional, tetapi telah pun berlaku penambahbaikan dengan memasukkan chapter baru berkenaan dengan perkhidmatan dan juga pelaburan. Yeah. Dan kita ASEAN sekarang ini sedang berunding untuk meningkatkan kualiti ataupun standard perdagangan, perjanjian perdagangan ASEAN China FTA untuk melibatkan beberapa isu yang baru. Sebenarnya isu-isu baru yang ditambah baik di dalam ANSPETA ataupun di dalam Malaysia China, Malaysia Turki ataupun ASEAN China ini telah pun ditulis ataupun dipersetujui di dalam CPTPP. Jadi maknanya kalau kita katakan CPTPP ini terlalu tinggi standardnya, tetapi perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Malaysia pun menuju kepada arah yang sama. Dan kita tahu bahawa cabaran pada masa hadapan disebabkan oleh perkembangan ekonomi semasa, maka kita perlu melaksanakan ataupun membincangkan berkenaan dengan isu-isu buruh, isu-isu kelestarian, sirkular ekonomi, ekonomi biru. Banyak lagi yang dibincangkan dan perbincangan-perbincangan ini bukan sekadar di peringkat CPTPP, tetapi sekarang ini contohnya di dalam ASEAN menjurus ke selepas 2025 sehingga 2035, kita juga membincangkan isu-isu ini. Jadi kita tidak boleh lari pada isu ini dibincangkan. Tapi saya rasa pada masa itu CPTPP ini agak sensitif kerana penglibatan Amerika Syarikat di dalam perjanjian ini. Tapi Amerika Syarikat telah memulakan inisiatif baru IPEF. Dan Malaysia juga terlibat dengan IPEF ini. Prof, kita mungkin mereka yang mengkaji, yang meneliti isu ini mungkin faham dan boleh membuat perbandingan, perbezaan dan sebagainya dari segi sekiranya kita ratifikasi ataupun kita tidak meratifikasi dan sebagainya. Tetapi untuk orang ramai, orang awam, peniaga-peniaga kecil, makcik-makcik yang mungkin berniaga, mereka yang berniaga di pasar malam dan sebagainya, mungkin sukar untuk memahami kesan dan juga impak ratifikasi terhadap CPTPP ini. Apabila ianya berkuat kuasa, apa yang boleh kita jangkakan dari segi mungkin penurunan kadar tarif, penghapusan instrumen bukan tarif yang mungkin akan dapat dirasai hampir serta-merta oleh pengguna itu, Prof? Okey, dia ada dua isu. Yang pertama berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh pihak yang tidak menyokong CPTPP ataupun TPP. Yang pertama berkaitan dengan pasaran
SME ataupun Small and Medium Enterprises. Yang ini tidak sebenarnya terlibat secara langsung kerana dalam CPTPP ada satu bab berkaitan dengan Small and Medium Enterprises ataupun peniaga kecil dan sederhana, di mana mereka diberikan mungkin akan diberikan petunjuk untuk peluang pasaran, dan sekiranya berlaku pengurangan kerenah birokrasi, fasilitasi perdagangan yang lebih baik, maknanya kos untuk melakukan import akan lebih berkurangan. Dan ini kemungkinan akan memberi satu tindak balas yang positif kepada barangan import. Dan SME kita yang membuat ekspor juga perlukan fasilitasi perdagangan di dalam pasaran tempat mereka mengekspor. Jadi mereka juga akan dapat mengurangkan kerenah birokrasi dan mengurangkan kos. Yang kedua berkenaan dengan hak Bumi Putra. Yang ini telah dibincangkan secara panjang lebar semasa consultation yang kita buat pada antara 2013 hingga 2016 sebelum perjanjian ditandatangani. Kerajaan pada masa itu bersetuju supaya isu Bumi Putra ini dikeluarkan terus daripada perbincangan. Yeah. Dan isu Bumi Putra berkaitan dengan perolehan kerajaan juga diletakkan dalam satu yang kita panggil benchmark yang agak tinggi, iaitu sebarang kontrak kerajaan bawah daripada 300 juta US dollars ditutup kepada pasaran antarabangsa. Maknanya kontraktor antarabangsa cuma boleh masuk untuk kontrak yang lebih daripada 300 juta US dollars. Yeah. Jadi tidak ada telah berlaku safeguard di situ ataupun menjaga kepentingan umum di situ. Dan yang ketiga berkenaan dengan isu harta intelek. Sebaik saja Amerika Syarikat menarik diri daripada TPP, maka beberapa isu yang dipanjangkan oleh Amerika Syarikat berkenaan dengan perlindungan harta intelek telah pun dikeluarkan daripada ataupun digantung peruntukannya. Jadi pada masa ini sistem harta intelek yang sedia ada ini diteruskan seperti biasa. Jadi kebimbangan-kebimbangan ini telah pun ditangani oleh pihak kerajaan pada masa itu, dan saya rasa ini telah pun ditangani dengan baik. Prof, antara yang dibangkitkan juga adalah berkenaan dengan orang ramai sudah tentu bercakap soal gaji. Adakah kalau diratifikasi CPTPP ini untuk tempoh jangka sederhana maupun jangka panjang boleh dinaikkan gaji ataupun mendapat manfaat? Mungkin gaji juga dijangka akan meningkat mengikut pasaran serta keperluannya, Prof. Okey, gaji ini berkaitan dengan sistem buruh sebenarnya, standard buruh. Saya tak nampak perkara ini dikaitkan secara langsung, tetapi kita boleh melihat bahawa kenaikan standard buruh, maknanya cara kita menangani pekerja-pekerja di peringkat pengeluaran, mereka diberikan hak yang lebih baik, mungkin jumlah waktu bekerja yang tidak terlalu panjang, hak mereka diberikan dengan lebih saksama. Dan gaji ini berkaitan dengan pengeluaran, iaitu sekiranya akibat daripada FTA ini production ataupun pengeluaran pekerja Malaysia meningkat, maka sudah tentu pihak majikan dapat menaikkan gaji. Kerana antara komplain ataupun alasan kenapa gaji di Malaysia adalah rendah kerana produktiviti pekerja Malaysia agak tidak setinggi di beberapa negara maju yang lain. Jadi sekiranya pekerja kita boleh meningkatkan produktiviti, maka mereka boleh menuntut gaji yang lebih. Dan produktiviti ini berkait juga dengan kebolehan kita mengeksport barangan yang berkualiti tinggi dan meningkatkan pelaburan ke dalam negara untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Ya. Prof, satu lagi perkara yang perlu kita telitikan melihat kepada menuju ke hadapan. Adakah perlu ada usaha yang lebih giat untuk menggalakkan lebih banyak
Pertamanya mungkin persetujuan dalam kalangan orang awam terhadap CPTPP, dan sudah tentu dari segi perjanjian ini, pencapaian ini penting juga untuk kita meneliti dan juga membuat penilaian dari semasa ke semasa, kajian impak di lapangan, termasuklah di negara-negara dalam kalangan ahli CPTPP sendiri. Pandangan Prof. Okey, kajian impak telah dijalankan sebanyak 2 kali. Ya. Iaitu semasa membuat perjanjian TPP dan juga semasa perubahan daripada TPP kepada CPTPP. Ya. Yang kedua, perlu ada satu review berkala. Maknanya semakan berkala. Contohnya setiap 5 tahun kita perlu semak balik perjanjian ini supaya kita boleh lihat adakah kesannya baik ataupun adakah kesannya tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Yang ketiga, saya cadangkan kepada kerajaan, sekiranya ada perjanjian-perjanjian baru yang ingin dibuat, maka perlu melibatkan orang ramai melalui sistem consultation. Dan sistem consultation ini telah pun dimulai oleh kerajaan pada masa itu. Semasa perjanjian TPP dirundingkan. Baik. Saya masih ingat lagi pada 1 hari bulan Ogos 2013 kita mengadakan consultation pertama di Dewan Matrik. Seramai lebih kurang 1,000 orang hadir pada masa itu dan banyak consultation berterusan dilaksanakan. Betul. Jadi TPP dan CPTPP ini memberikan satu pendekatan baru kepada pembuat dasar di Malaysia, iaitu setiap dasar perdagangan dan pelaburan perlu melibatkan orang ramai, perlu melibatkan pemegang taruh yang lebih luas. Okey, Prof, terima kasih atas perkongsian pandangan, cetusan idea melihat kepada pelaksanaan TPP ini sebenarnya impaknya kepada rakyat dan sudah tentu mereformasi struktur perdagangan Malaysia. Dan terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Sufian Jusuf, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Banyak lagi perkara-perkara, isu-isu penting akan kami bawakan dalam banyak lagi siri Pantau Kerajaan Baru. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.